Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurbaila binti Muhammad Yusof akan membentangkan satu kertas kajian bertajuk Meneroka Makna Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Warga Tua di Negeri Sembilan. Kertas kajian ini saya tulis bersama dengan rakan saya Nur Hafizah Muhammad Sukup. Kami daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, dalam pembentangan saya ini akan mengandungi pengenalan mengenai kajian, objektif kajian, ulasan kajian lepas, metodologi, dapatan kajian dan juga perbincangan. Okey, mari kita lihat sebagai pengenalan untuk kajian ini. Dalam kajian ini melibatkan warga tua ataupun warga emas. Daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa ada peningkatan bilangan warga emas daripada tahun 2018 hingga tahun 2019. Warga emas yang dirujuk lingkungan umumnya adalah 65 tahun ke atas. Jadi bila ada peningkatan daripada tahun 2018 ke 2019 ini menunjukkan bahawa Malaysia sedang menuju ke arah negara penuaan. Jadi dalam negara Malaysia ini menuju ke arah negara penuaan, pelbagai perkara penting untuk kita pertimbangkan mengenai keperluan warga emas ini, yang mana secara tidak langsung ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan dan kualiti kehidupan mereka. Jadi akibat daripada globalisasi yang berlaku di seluruh dunia, ini akan memberi kesan kepada kesinambungan dan juga kesejahteraan hidup bagi warga emas ataupun warga tua. Okay. Sudah pastinya dalam perjalanan kehidupan, tahap-tahap kehidupan manusia ini daripada dewasa menuju ke usia tua akan melalui pelbagai kesan dan aspek tertentu dalam kesejahteraan dan kualiti hidup. Jadi ada beberapa kajian lepas, saya sebutkan beberapa di sini seperti Smith tahun 2000, Novately dan Blaine 2008, mereka mendapati bahawa dalam mengkaji mengenai kesejahteraan dan kualiti hidup ni, ia merupakan dimensi yang memberi pengaruh kepada kesejahteraan kehidupan manusia tersebut. Jadi warga tua ni tidak terlepas daripada akan mengalami kesan pada kesejahteraan dan kualiti hidup mereka. Okey, objektif kajian ini, objektif utamanya adalah untuk meneroka dan memahami konsep kesejahteraan dalam kalangan warga tua di kampung. Di kampung di Seri Menanti, daerah Seri Menanti, Negeri Sembilan. Jadi dalam kajian ini kita nak memahami bagaimana persepsi orang tua ini dan ataupun warga emas ini mengenai makna kehidupan mereka dan juga dimensi kesejahteraan dari perspektif orang tua yang tinggal di kampung. Okay. Sebelum saya pergi kepada metodologi kajian, kita tengok sedikit kajian-kajian lepas mengenai kualiti hidup ataupun quality of life dan juga kesejahteraan psikologi. Sebenarnya penyelidikan mengenai kualiti hidup ni dah banyak dilaksanakan, terutamanya dalam bidang penyelidikan perubatan, sosial dan juga ekonomi, kerana bidang-bidang ini berkait rapat dengan kesan kepada kualiti hidup seseorang individu ataupun sebuah masyarakat. Kemudian
bila kita sebut kualiti hidup, dia akan berkait dengan kesihatan dan kesejahteraan kesihatan mental. Jadi takrifan kepada kesihatan ni bukan hanya sihat dari segi tiada sakit ataupun kecederaan fizikal, tapi juga ia merangkumi kesejahteraan mental dan sosial, dan juga bukan hanya bebas daripada penyakit semata-mata. Jadi kesihatan mental juga merupakan salah satu aspek kesihatan yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan kualiti hidup yang baik, juga kesejahteraan psikologi yang baik. Namun begitu, dalam kajian mengenai kesihatan mental dalam kalangan warga tua ni masih lagi kurang, masih lagi tidak diberi perhatian. Ini dapatan daripada Amber Huq tahun 2005. Kurang kesedaran, pengetahuan dan stigma yang berkaitan dengan gangguan mental di kalangan warga tua. Di kajian di luar negara ada didapati bahawa warga tua ni yang tinggal di kawasan selatan India, ni di negara India, keadaan kualiti hidup mereka adalah dalam keadaan sederhana, okey, di mana skor domain persekitaran mereka lebih tinggi kerana mereka berpuas hati dengan keadaan tempat tinggal mereka. Ada juga kajian di Korea, okey. Kajian di Korea pada tahun 2007 mendapati bahawa warga tua ni yang hidup bersendirian tanpa pasangan dan juga tinggal dalam pelbagai generasi keluarga. Selain itu, mereka mempunyai pendapatan yang rendah, juga dikaitkan dengan kesihatan mental yang tidak baiklah bagi sama ada warga tua wanita dan juga lelaki. Kalau dilihat di Malaysia, okay, ada beberapa kajian yang melihat kepada ini dari segi kesihatan mental lah, tahap kemurungan yang menggunakan geriatric depression scale untuk melihat warga tua yang berpendapatan rendah di daerah Sepang. Okay. Mereka ni lebih cenderung kepada mengalami kemurungan. Ini kajian pada tahun 2004. Kemudian ada banyak kajian di Malaysia. Antara lagi satu saya boleh kongsikan di sini ialah kajian oleh Muhammad Siddiq Zulkifli ni, dalam kalangan warga tua luar bandar. Mereka dapati bahawa kemurungan adalah lebih tinggi bagi warga tua yang mempunyai penyakit kronik seperti penyakit jantung berbanding warga tua yang tidak mempunyai penyakit kronik. Okay. Ini adalah beberapa kajian lah yang dalam dan juga luar negara. Okey. Kembali kepada kajian ini, metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Kita menggunakan kaedah temu bual bersama dengan peserta kajian, 10 orang peserta kajian, 6 lelaki dan 4 perempuan. Peserta kajian ini adalah warga tua, warga emas yang tinggal di 2 buah kampung. Kita pilih di 2 buah kampung di Seri Menanti, Kuala Pilah. Kesemua peserta kajian ini adalah beragama Islam. Kami dapatkan peserta kajian ini berdasarkan cadangan dan maklumat yang kita perolehi daripada ketua kampung kedua-dua buah kampung tersebut. Okay. Kemudian kriteria peserta kajian ini adalah warga tua yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi dalam peserta kajian ini kita dapati usia warga tua ini antara 65 tahun hingga 70 tahun dan mereka ni telah menetap lebih kurang minimum 15 tahun di kampung masing-masing. Temu bual yang kami jalankan ini adalah berpandukan soalan protokol yang telah dibina oleh penyelidik. Okey. Dapatan kajian yang penyelidik perolehi ada 2 tema utama
okey, daripada hasil temubuan didapati peserta kajian mempunyai pelbagai definisi dan persepsi mereka tentang kualiti hidup. Yang kedua, persepsi mereka tentang kesejahteraan psikologi. Okey. Ya, okey. Kita lihat yang pertama iaitu definisi dan kualiti hidup warga tua. Ada 4 subtema yang kita perolehi. Pertama, aktiviti harian. Kedua, ikatan kekeluargaan. Ketiga, hubungan sosial dan persekitaran. Dan keempat, keterikatan perasaan terhadap kampung. Okey, ini adalah kita panggil skrip yang kita ambil daripada temubuan tersebut. Untuk aktiviti harian ini bagi mereka adalah apa yang mereka lakukan setiap hari mengikut waktu dan keupayaan mereka. Macam contoh, Pakcik Yahya ni dia kata apa-apa yang saya nak buat kira ikut sukalah kan, ikut jadual sendiri. Bangun pagi lepas pergi masjid solat subuh, saya buatlah aktiviti dekat luar rumah macam sapu-sapu kat luar ke, uruskan tanaman pokok ke. Ini aktiviti yang mereka lakukan mengikut waktu dan keupayaan mereka. Bagi tema keterikatan keluarga, peserta kajian menyatakan kehidupan mereka bermakna bila mereka mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga. Okay? Ini dia punya dapatan daripada temubuan tersebut. Kemudian selain daripada itu ada juga peserta kajian berkongsi bahawa makna hidup tu bila mereka mempunyai hubungan sosial yang baik selain daripada ahli keluarga tadi, sesama jiran, saudara mara, rakan-rakan sekampung. Dan selain daripada itu, persekitaran kampung seperti kemudahan, macam api, air, jalan raya semua tu, pengurusan kampung, kedudukan dan bentuk muka bumi juga memberi kesan kepada kualiti kehidupan warga tua. Macam kampung yang kami pergi ni, yang kami buat interview ni adalah kampung yang dah banyak kali memenangi anugerah Kampung Cemerlang. Okay, jadi pengurusan kampung tu adalah sangat baik dan kedudukan kampung tu berhampiran dengan bandar. Dia tidaklah di tengah bandar tapi accessibility untuk orang kampung ke bandar tu adalah mudah. Kemudian keterikatan perasaan warga tua ini terselah melalui perasaan seronok dan tenang tinggal di kampung. Okay. Okay, itu tadi definisi dan juga persepsi warga tua mengenai kualiti hidup mereka di kampung. Okay, untuk tema utama yang kedua iaitu kesejahteraan. Kesejahteraan psikologi ini dapat dilihat dari 6 tema iaitu keupayaan autonomi, penguasaan persekitaran, perkembangan kendiri, perhubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan kendiri. Okay, ini adalah ringkasan temubuan yang kita ambil daripada peserta-peserta kajian. Dalam kajian ini mereka berkongsi dari segi keupayaan autonomi ini mereka mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan, untuk membuat sesuatu pilihan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Okay, kemudian penguasaan persekitaran dan perkembangan kendiri ini adalah bagaimana mereka dapat mengurus dan mengawal aktiviti seharian mereka serta ada pembangunan dan pencapaian diri yang berterusan. Jadi macam tadi dia berkait dengan aktiviti harian yang dilakukan oleh warga emas ni. Mereka boleh buat apa yang mereka suka, apa yang mereka mahu, apa yang mereka mampu, apa yang mereka upaya mengikut ke tenaga upaya mereka sendiri. Okay. Macam contoh yang ini, Makcik Fatimah ni dia kata duduk dekat kampung ni memang jauh beza dengan duduk dekat bandar.
Kalau dekat bandar, balik kerja petang tu duduk je lah kat rumah. Kalau kita tak pergi malam tu ke surau atau masjid, memang tak bercampur lah dengan orang lain. Okay. Kemudian dari segi hubungan positif dengan orang di sekeliling, di kampung, peserta kajian menzahirkan rasa sejahtera dalam diri dan kehidupan mereka. Mereka seronok tinggal di kampung, mereka seronok dapat bercampur gaul dengan jiran-jiran penduduk kampung. Okay. Kemudian untuk tujuan hidup bermaksud peserta mempunyai matlamat atau objektif untuk dicapai dalam hidup mereka. Ini bermakna peserta mempunyai penglibatan dalam hubungan dan aktiviti organisasi. Okay, mereka menyumbang kepada masyarakat, pada penduduk kampung, kepada komuniti mereka sendiri dalam kampung tu mengikut keupayaan, kemampuan usia dan fizikal mereka. Ini adalah petikan daripada temubual tersebut. Kemudian penerimaan kendiri ini bermaksud setiap mempunyai mereka ni peserta kajian yang mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri, mereka aware, mengetahui, mengakui aspek kelemahan dan kekurangan diri mereka sendiri. Okay. Perkara ini menentukan kesejahteraan psikologi para peserta yang dikaji. Okey, untuk perbincangan daripada dapatan kajian tersebut, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah warga tua ini mereka menjelaskan bahawa kualiti hidup mereka dinilai bukan hanya tanpa ada penyakit, tapi mereka berkongsi bahawa ia lebih berharga, bermakna bagi mereka bila mana mereka dapat menjalankan aktiviti harian mereka mengikut masa, upaya dan tenaga mereka. Selain daripada itu, mereka juga sangat gembira bila ada ikatan kekeluargaan dan hubungan sosial dengan warga ahli penduduk kampung tersebut. Jadi dapatan kajian ini sejajarlah dengan kajian oleh Rashid, Aziza dan Rohana pada tahun 2012 yang menyatakan bahawa mengekalkan hubungan antara pasangan serta membentuk rangkaian sosial dengan komuniti dapat membantu merangsang keupayaan intelektual dan dengan itu dapat mengelakkan penyakit demensia. Okay, selain daripada itu, acara-acara ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta kajian tadi sebenarnya dapat menimbulkan perasaan seronok, tenang, gembira mereka tinggal di kampung. Jadi acara-acara ini merupakan platform untuk mereka bertemu, berkomunikasi antara satu sama lain di samping dapat memupuk hubungan yang lebih erat. Okay. Kemudian ada juga warga tua ini dari segi kesejahteraan psikologi mereka dapat meneroka bagaimana mereka mempunyai keupayaan autonomi untuk menguruskan kehidupan mereka walaupun mereka sudah tua tapi mereka dapat berinteraksi, dapat menguruskan kehidupan mereka dan mereka positif dengan diri mereka sendiri di mana mereka dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri. Okay, kesimpulannya daripada kajian ini didapati bahawa maksud kualiti dan kesejahteraan hidup menurut kacamata dan pandangan individu antara satu individu dengan individu itu unik dan berbeza. Dalam kajian ini peserta kajian adalah warga emas tapi mereka mempunyai persepsi dan pandangan mereka sendiri tentang kehidupan mereka dan juga bagaimana mereka mengurus dan melalui kehidupan mereka. Okay. Kemudian elemen-elemen yang dikongsikan oleh peserta kajian menterjemahkan pencapaian hidup mereka dengan sifat bertanggungjawab terhadap persekitaran, masyarakat sekeliling melalui sumbangan yang dapat mereka berikan berdasarkan keupayaan mereka, kudarat usia mereka, juga masa yang mereka boleh
berikan. Oleh itu, pendekatan untuk penambahbaikan polisi terhadap warga emas dalam era proses penuaan perlu diambil kira perspektif mereka, terutamanya yang berkaitan dengan aspek kualiti hidup dan kesejahteraan psikologi bagi golongan warga tua ini. Ini adalah rujukan-rujukan yang ada dalam kajian ini. Okey, akhirnya jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya untuk bertanya lebih lanjut tentang kajian ini ataupun apa-apa persoalan. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.